Sektor-sektor komersil dan industri mengambil berat tentang keselamatan kebakaran. Lebih kurang daripada 15% kejadian kebakaran berlaku dalam sektor tersebut. Tetapi, sebarang kebakaran adalah punca bagi kebanyakan kebakaran. Insiden-insiden ini boleh menyebabkan kehilangan besar kepada nyawa dan harta benda. Sedarkah anda tentang bahaya kebakaran atau amalan-amalan yang tidak selamat di tempat kerja anda? Mari, cuba kita kesan potensi berlakunya bahaya semasa kita melalui bangunan ini. Pasti anda tahu yang ini. Para pekerja yang bukan hanya setakat membuang puntung rokok dengan cuai, tetapi juga menghisap rokok di kawasan-kawasan yang amat berbahaya. Jika anda perlu merokok, sila merokok di kawasan yang dihaskan. Saya pasti anda dapat mengesannya dengan mudah. Bahan-bahan mudah terbakar diletakkan secara sembarangan. Ia hanya perlukan percikan api untuk mencetuskan kebakaran. Ini semua boleh terjadi daripada soket yang dibebani berlebihan beserta wayar-wayar yang berselera. Adalah penting bahawa bahan-bahan mudah terbakar tidak dibiarkan terdedah dan diletakkan sembarangan. Bahan-bahan tersebut perlu disimpan di dalam bekas yang khusus serta diletakkan di kawasan menyimpan barang yang telah dihaskan. Halangan di laluan pintu keluar mungkin boleh menyebabkan kematian bila berlakunya kecemasan. Tandakan semua mesin yang rosak dan tunggu untuk mesin-mesin itu diperbaiki sebelum digunakan. Satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian ialah sikap bekerja secara sambil lewat. You clear. You fought. Okay, you do it. Lebih berhati-hati apabila mengangkut cecair yang amat berbahaya dan bersihkan dengan segera sebarang limpahan. Menuang cecair berbahaya dari sebuah bekas ke bekas yang satu lagi adalah amalan yang salah. Gunakan pam yang khas untuk tujuan itu. Bau apa ini? Jika anda bekerja dengan menggunakan bahan mudah dijilat api atau toksik, pastikan anda memakai topeng dan bekerja dalam kawasan kalis api. Sentiasa pastikan bahawa kerja dilakukan di tempat yang betul. Ambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya untuk setiap pekerjaan. Adalah baik untuk mempunyai pegawai yang terlatih dalam melawan kebakaran dan memberi sambutan kecemasan. Dalam zaman automasi, ramai antara kita yang berfikir bahawa mesin-mesin boleh beroperasi tanpa pengawasan. Ini adalah tidak benar, kerana mesin-mesin juga boleh rosak.
Jika tiada sesiapa mengawasinya, sesuatu yang di luar kawalan boleh terjadi. Mestilah sentiasa ada pengawasan meskipun semua alat jentera anda beroperasi secara automasi sepenuhnya. Pastikan semua mesin diselenggara dan diservis dengan betul. Ia bukan setakat membantu dalam mengelakkan kemalangan, malah ia juga mengurangkan kos jika berlaku kerosakan dan kelingahan. Matikan peralatan elektronik sebelum meninggalkan pejabat. Jika anda orang yang terakhir meninggalkan pejabat, pastikan semua lampu dipadamkan juga. Sebelum anda berehat selepas bekerja keras pada siang hari, para pengendali kantin seharusnya memastikan bahawa dapur-dapur gas telah dimatikan dan semua ciri gas dipasang dan diselenggara dengan betul. Selepas berakhirnya masa operasi pada siang hari, kepastian persekitaran kerja yang selamat adalah penting bagi setiap orang. Semua syarikat perlu mempunyai rancangan kecemasan kebakaran. Berikut ialah beberapa butir penting untuk diberi perhatian. Ini adalah pusat panggilan kecemasan kebakaran. Ia adalah alat yang apabila diaktifkan, memulakan bunyi amaran di seluruh tempat kerja. Ia seharusnya diletakkan di tempat yang mudah dicapai dan mudah dilihat serta bebas daripada segala halangan. Setiap orang seharusnya tahu di mana alat itu ditempatkan dan cara menggunakannya. Hanya perlu pecahkan kaca penutup alat itu, tekan dan lepaskan. Berikutnya ialah gelongan hos. Tujuan hos ini ialah untuk menyediakan akses yang mudah mendapatkan air untuk melawan kebakaran di peringkat awal. Pastikan hos diselenggara dengan baik dan boleh digunakan di masa kecemasan. Ia boleh membantu untuk mengawal kebakaran sebelum ketibaan pasukan pertahanan awam Singapura. Setiap tempat kerja perlu ada alat pemadam api. Letakkan alat-alat tersebut dalam kedudukan yang bersesuaian di beberapa bahagian bangunan. Pastikan alat-alat itu diselenggarakan dan diservis setiap tahun. Semua kaki tangan seharusnya dilatih mengenai cara menggunakannya. Alat pemadam api mudah untuk digunakan jika anda menggunakan 4 langkah mudah yang dikenali sebagai PAS. Tarik pin keselamatannya. Halakan munculnya pada pangkalan kebakaran. Tekan bahagian atas pengumpil alat pemadam api. Hayun dari kiri ke kanan dan ulangi jika perlu. Ingatlah, lawan kebakaran jika anda boleh, tetapi hanya berbuat demikian tanpa membahayakan diri anda dan orang lain. Kebanyakan bangunan perlu menyediakan sistem pancuran basah atau kering. Ia seharusnya diselenggarakan selalu untuk memastikan bahawa pada masa kecemasan ia boleh digunakan oleh pasukan pertahanan awam untuk mendapatkan air bagi melawan kebakaran. Kebanyakan tempat kerja dilengkapkan dengan alat mengesan asap, alat mengesan bahang atau alat perenjis air. Tambahan pula, alat perenjis air juga berkesan dalam memadamkan kebakaran. Selain alat melawan kebakaran secara fizikal ini, adalah penting bahawa semua pekerja diberitahu mengenai rancangan pemindahan kebakaran syarikat. Latihan kebakaran yang kerap diadakan akan membantu mereka memahami apa yang perlu dilakukan dan di mana untuk dituju apabila berlaku kebakaran. Akhir sekali, semua pekerja seharusnya diberikan latihan keselamatan kebakaran yang mencukupi. Latihan itu merangkumi daripada cara mengesan potensi bahaya kebakaran hingga kepada apa yang perlu dilakukan apabila amaran kecemasan dibunyikan. Terdapat banyak inisiatif mengenai keadaan bersiap sedia mengenai kebakaran yang disediakan untuk tempat kerja anda. Pasukan respon kecemasan syarikat atau ringkasnya SEARCH adalah bahagian penting siap sedia dan respon syarikat untuk pengurusan kecemasan yang berkesan. Para anggota SEARCH seharusnya dilatih untuk meringankan
dan mengawal keadaan kecemasan seperti kebocoran kimia atau berlakunya kebakaran sebelum ketibaan SCDF di tempat kejadian. Mempunyai sebuah pasukan respon kecemasan syarikat mengurangkan kemungkinan berlakunya gangguan terhadap rutin perniagaan harian syarikat dan ramalan yang baik untuk rancangan berterusan perniagaan secara keseluruhan syarikat itu. Jangan biarkan ini berlaku di tempat kerja anda. Mulakanlah latihan yang baik mengenai prosedur keselamatan kebakaran.